Nak buat dia. Sangkut. Udah. Ya, habis tu pakai Letak ni, pensel. Tutup. sibuk lagi. Ingat tak email? Email apa? Facebook. Ya, ni ada. Ini pakai Chrome ni. Tak ada. Email apa email? Tak ada. Okey. Boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Suara saya boleh clear ataupun tidak? Sebab saya nak try ni. Boleh dengar? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Suara saya boleh clear ataupun tidak? Sebab saya nak try ni. Boleh dengar? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, suara-suara boleh tengok clear. Okey. Suara jelas Ustaz, Jamiah Hamid. Suara jelas. Okey, suara-suara boleh tengok clear. Okey. Suara jelas Ustaz, Jamiah Hamid. Suara jelas. Okey, suara-suara boleh tengok clear. Okey. Suara jelas Ustaz, Jamiah Hamid. Suara jelas. Okey. InsyaAllah kita sama-sama mulakan dengan selawat Ibrahimiyah pada pagi ini. Selawat yang paling afdal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi insya-Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami. Sabbit qulubana ala dinik, ketetapkanlah hati kami dari hati yang lalai kepada hati yang taat, kepada hati yang buruk kepada hati yang baik, daripada hati yang baik kepada hati yang lebih baik. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum, berikan kepada kami kebaikan yang ada di saat mana kami berada di sepanjang hari ini. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumul ahad, dan kami berlindung denganmu dari segala keburukan, kemudaratan, kecurian, wabak, penyakit yang ada di sepanjang hari ini. Wa na'udzubika min adzabil qabr, dan kami berlindung denganmu daripada azab kubur. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. InsyaAllah alhamdulillah. Kita lihat baca dulu. Kita kumpul ramai-ramai. Okey, sila like yang page ni kita sekarang ni kuliah kita ini ataupun tazkirah online ini ditaja oleh penganjur kita, iaitu Rumah Ngaji Bidadari Syurga, dalam bab solat sunat, dan sama-sama kita like dan kita share page ini. InsyaAllah moga-moga dapat memberi manfaat. Okey, Cik Mas, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siti Zaliha Rebu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natila Hisham, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nurmala Sari, Omar Jami'ah Abdul Hamid, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Roskida Saran, ada semua Jami'ah Hamid, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Halidah Hamid, Fauzia Zainal Abidin, Samiah Paiman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Cik Mas. Kemudian Assalamualaikum, dia kata Waalaikumsalam. Tahniah sahabat-sahabat semua. Okey, Rokia Mak Ali dan Alisa Abdullah dan Nurul Mala sebagainya, dan okey, insya-Allah Cik Mas clear. Alhamdulillah. Nurzihan Abdul Wahid, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ashraf Komo Ashraf, Intan Sumayah. Okey, alhamdulillah. Untuk Alisa Abdullah timbul tenggelam. Kenapa? Ada yang lain kaitan baru ni? Okey, Kak Aini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Zainab Saleh, Aziza Daud, dan semua yang mengikuti cute koleksi. Wah, ni apa ni? Okey. Jamalia Bajuri. Okey semuanya.
saya akan jawab secara lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang saya tak sempat menjawab dan membaca mesej-mesej daripada ni. InsyaAllah, minggu lepas kita dah membincangkan tentang solat duha. Solat duha. Ataupun apakah dia falsafah duha? Falsafah duha. Bila kita menyebut tentang falsafah duha yang ada pada hari ini, yang ada pada surah Sad ayat yang ke-17, kita akan lihat bahawa dalam ayat itu adalah bagaimana Nabi Daud ini seorang yang sangat cool, kan? Dia cool, relax dan penyabar. penyabar. Jadi dia ni Nabi Allah ingatkan supaya bersabar seperti Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah sifat dia awabin. Sifat dia awabin. Awabin di sini yang kita nak sebut hari ni. Apakah beza solat isyraq, solat duha dan solat awabin? Solat isyraq, solat duha, dan juga apakah beza solat awabin? Sebab waktunya macam hampir sama. Ada yang kata solat awabin dan bagaimana dia punya apa kata ni, niat dia dan sebagainya. Adakah awabin ni lepas maghrib ke sebelum isyak? Itu pun ada saya dengar ustaz, itu juga adalah solat nama orang panggil, orang dulu panggil solat tu solat awabin. Jadi kupasan bagaimana dan kaifiat cara-cara dia tu, jom kita bincang-bincang dan juga kita tengok-tengok dari mana, dari sudut ni. Okey, awabin itu sendiri kita akan bincangkan lagi ni. Okey, kita bincang pada yang lepas, pada waktu yang tepat lah, pada waktu duha ni. Kita berbincangan yang pertama sekali yang kita nak bincang hari ini adalah solat apa panggil tadi? Saya nak sebut sedar, saya nak share kejap. Sebentar. Okey. Jom bincang. Okey. Pertama sekali kita nak bincang macam mana solat isyraq. Solat isyraq, adakah dia waktu dia 10 minit ke, 5 minit ke, sebagainya. Okey. Jom bincang-bincang tentang sebentar. Okey, selesai. Okey, bila kita menyebut tentang solat isyraq. Okey, hari ini kita nak hantar solat sunat yang apa orang kata tadi, kita nak solat duha. Ustaz, solat duha ustaz, macam mana yang dikatakan tadi Nabi Daud solat duha? Kan? Wal isyraq ataupun dia nak dapatkan solat duha ni menyebabkan Nabi Daud ni mulkin syadid, dia punya kerajaan dia kuat, dan kemudian dia dapat bukan kerajaan saja kuat, malah dia dapat wa atainahul hikmah, dan diberikan hikmah, dan yang ketiga diberikan kepadanya wa faslul khitab, ketepatan dalam berfikir, ketepatan dalam memilih, dalam mengambil keputusan. Jadi bila kita melihat ini, satu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini satu hari ni, Ibnu Abbas ni dia ni berfikir bahawa ainal ishtiraq, yang dibuat oleh Nabi Daud tadi tu. Dia nak dapatkan kelebihan Nabi Daud. Jadi ainal ishtiraq, di manakah waktu ishtiraq? Jadi bila dia pergi jumpa Nabi, dia bila dekat Mekah, masa Nabi pergi ke pembukaan kota Mekah, dia melihat Nabi solat duha. Maka ketika itu dia solat duha. Okey, bila kita menyebut tentang solat isyraq ini, maka kita akan melihat satu hadis, satu hadis yang kita boleh bincangkan dulu, iaitu satu hadis yang berbunyi man sallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu
summa shalla raka'ataini kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin tammatin. Okey. Rawahu Tirmizi wa Tabrani. Sesiapa yang solat subuh berjemaah. Dia mesti solat subuh berjemaah, melainkan perempuan. Perempuan tak apa, duduk rumah pun tak apa. Kemudian duduk berzikir sehingga naik matahari. Ini ulama kata sebahagiannya qa'ada tu, dia duduk tu tetap dalam masjid pun boleh iktikaf. Tak semesti duduk di tempat tu. Yang penting dalam masjid tu. Yusabbita fihi pun sama. Dia tetap dalam tu. Kemudian dia berzikir kepada Allah hatta tatlu'a asy-syams, hinggalah terbit matahari. Summa shalla raka'atain, kemudian dia solat 2 rakaat. Dia dah habis, dia solat 2 rakaat. Kemudian lahu ka ajrin, baginya dapat pahala apa? Dia dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Secara sempurna. Yang ini, bila kita menyebut tentang ayat ini, dia menyebut tentang sempurna. Okey, boleh faham Ini pertama saya nak terangkan tentang solat isyraq. Solat isyraq. Solat isyraq, bila kita melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia ni nak solat isyraq. Bila dia nak solat isyraq, maka apa yang dia buat adalah dia mula-mula fikir bahawa solat duha tu adalah solat Nabi Daud, adalah solat isyraq. Tetapi bila dia pergi jumpa Nabi di Fathul Mekah, maka dia melihat Nabi solat duha, bukan solat isyraq. Maka mansukh. Sebab itulah solat isyraq ini hanya dalam fiqh, kalau bila tengok Imam Al-Ghazali. Kalau dalam fiqh Syafi'i tak ada sebenarnya solat isyraq ni. Okey, kita lihat. Kenapa saya kata tak ada? Okey. Kita tengok dulu. Siapa boleh tengok? Okey. Dia nampak? Dengar tak suara saya kalau jauh? Okey Okey. Pada satu masa, kita nak dapatkan solat isyraq ni, dia mesti pertama solat isyraq Solat, besar sikit saya type. Salatul isyraq. Okey. Solat isyraq ini kita mesti dapatkan dia, mesti duduk kita berzikir berjemaah. Laki-laki di masjid lah, perempuan boleh berjemaah di rumah. Okey, dia duduk berzikir, dan kemudian bila dia duduk berzikir, sekejap sebentar, mana muka surat 508. Dan kemudian dia tetap sampai terbitnya matahari. Maka dia bangun solat 2 rakaat. Yang ni persoalan dia tu. Solat apa situ? Dan dia duduk dan dia solat 2 rakaat. Terbit matahari, dia solat 2 rakaat, maka dia mendapat haji dan umrah sempurna dan sempurna. Oi, dahsyat dahsyat. Dia dapat haji umrah ni sempurna dan sempurna. Maksudnya siapa yang tak buat benda ni rugilah. Rugi. Dia sebab tak dapat yang sempurna. Okey. Jadinya orang nak rebut solat isyraq ni. Dia duduk kat masjid, dia tunggu. Tapi bilakah waktu yang sebenar-benarnya untuk kita nak solat isyraq ni? Sebab bila disebut ada beberapa waktu yang dilarang, solat waktu nahi. Waktu nahi ni dia ada waktu nahi, iaitu waktu terbitnya, waktu naiknya matahari, hinggalah segalah. Hingga terbit matahari ni hinggalah segalah. Dia panggil ramhun, satu galah. Okey, dia bukan galah sebenarnya, dia tombak. Dia tombak. Okey, sekarang ni kita nak tahu waktu solat isyraq tu. Kita dah tahu dah dia punya ganjaran dia. Dah tahu. Dah bila tahu dia punya ganjaran dia, kita nak tahu bila pula. Kita sekarang ni bila boleh bagi tahu saya tak? Bila kita punya waktu isyraq, waktu syuruk? Okey. Waktu syuruk kita sekarang 7.18. Betul Okey. Waktu syuruk sekarang ni
7.18. Okey, bila kita dah semayang jemaah ataupun semayang kat rumah, duduk kat rumah, lepas tu kita pun tunggu sampailah pukul 7.18. Itu waktu syuruk. Waktu syuruk tu waktu nahi, waktu dilarang solat. Waktu dilarang solat. Jangan solat waktu tu. Saya pernah nampak sekali ada seorang haji, pak cik kat ni satu tempat lah. Masuk je syuruk 7.18, dia pun bangun solat. Loh, dia bangun pada waktu haram, pada waktu dilarang, pada waktu nahi. Dia solat pada waktu yang dilarang solat. Yang ini yang paling kita risaulah, pemahaman dia. Jadi sebenarnya namanya waktu isyraq, tapi dia bukan solat waktu syuruk. Bukan waktu syuruk. Okey, perbincangan di sini ada yang sebut, kata ustaz, ada yang saya dengar 10 minit boleh. Ada yang kata 15 minit. Ada daripada pejabat agama 16 minit. Kalau saya tengok kat Mekah, Madinah, waktu solat isyraq adalah pada waktu 15 minit selepas terbit matahari. Lapan saat, lepas tu tambahkan lagi 2 minit. Sebenarnya 5 minit tu dah mencukupi waktu, betul-betul waktu tu. Jadi sebab itulah 10 minit dah boleh waktu isyraq. 10 minit dah kira 10 minit selepas syuruk. Macam 7.18, 7.28 dah boleh 10 minit selepas tu. Tapi itu dekat sangat dengan waktu ihtiyati, waktu nahi tu. Jadi itu yang kita letak 15 minit. 12 minit hingga 15 minit dah boleh. 10 minit sebenarnya dah boleh. Dah boleh. Tapi cantiknya ambil seperti mana Kak tadi, siapa tadi? Boleh kata 12 minit dia kata. Kalau kita melihat daripada mufti wilayah, dia letak ambillah 12 minit hingga 15 minit. Waktu syuruk tu 12 hingga 15 minit. Jadi 10 minit pun sebenarnya dah boleh. Kalau kita semain kat rumah, tengok dah 10 minit sebenarnya dah boleh. Semuanya dah boleh solat isyraq. Tapi cantiknya ambil 12 minit hingga 15 minit. Ada pemahaman lagi tentang ni. Dia kiraan yang senang sekali adalah 12 paling cepatlah senang. Kita ambil 12 minit. Walaupun sebagai ulama falak dan sebagainya letak 10 minit, itu dekat sangat dengan waktu nahi. Dekat sangat dengan waktu nahi. Jadi kita anjakkan sikit jadi 12 minit. Jadi 7.18. Tadi hari ini punya tarikh 7 hari bulan 2/21. Syuruk 7.18 pagi. Okey. Jadi solat isyraq kita boleh buat tambah lagi 12 minit. Jadi berapa? 7.30. 7.30 AM ni tadi dah boleh solat ataupun tambahkan 15 minit. Tambah 12 minit ataupun 15 minit. Ikut kita lah. Ikut kita tambah macam mana. Jadi paling kurang pun senangnya kita ambil, saya ambil ambil cepat, paling minimum kita ambil lah 12 minit lah. 12 minit sebab ada yang kata 10, ada ulama kata 5. Ini lagi dahsyat. Ada ulama kata 5 minit dah boleh. Tapi itu terlampau dekat dengan waktu nahi. Jadi cantiknya kita ambil je daripada 12 minit hingga 15 minit. Kalau kita pergi pejabat agama, Johor lah, dia akan menyebut bahawa falak kita ni dia ambil 16 minit selepas syuruk. 15 minit. Itu paling cantik. Kalau saya, tanya saya lah, saya ambil 16 minit. Kalau saya ditanya tentang bilakah ustaz buat solat isyraq, saya akan ambil 15 hingga 16 minit. Baru saya akan lakukan solat isyraq. Solat isyraq. Okey, kadang-kadang para ulama dia meletakkan solat isyraq ni, kalau dalam fiqh Syafi'i, solat isyraq ni tak ada sebenarnya. Tak ada namakan solat isyraq. Yang ada hanyalah solat ni solat isyraq ni, yang ada nama dia adalah solat apa ni? Bidayatid duha. Bidayatud duha, bidayah ad-duha.
Okey. Okey. Solat bidayah ad-duha. Bidayatud duha. Solat bidayatud duha. Maksudnya sama. Solat yang sama. Solat bidayatud duha apa? Permulaan. Bidayah maknanya permulaan. Ini kebanyakan kitab fiqh. Permulaan duha. Permulaan duha. Okey, ini maknanya bidayah. Bidayah tu maksudnya permulaan. Yang ini lebih tepat sebenarnya. Kalau ikut dalam fiqh, yang ini lebih tepat. Bidayatud duha. Dia sama je. Dia nama je lain. Macam ada orang namanya Joe, namanya Khatijah. Tiba-tiba pergi Bandung namanya Katie. Orang yang sama. Orang yang sama. Tapi sebenarnya nama dia lain. Kalau Ustaz Mahathir bin Majul diletak 17 minit. Jadi kan lain-lain. Kan lain-lain kan. Kalau Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, dia letak 10 minit dah boleh. 10 minit dah boleh. Kalau kat Kelantan memang 10 minit boleh dah. Tengok kalau kita belajar ilmu falak pun 10 minit dah mencukupi. Dah mencukupi untuk buat. Tapi kalau kita tengok pejabat agama 16 minit. 16 minit. Sebab itulah yang paling cantiknya bila saya tanya dengan Ustaz Khaidir, dia belajar tu, dia letak dalam 15 minit. 15 minit cantik. Tapi kalau dalam mufti wilayah pula, sebenarnya 12 minit dah boleh. 12 minit dah boleh. Ikut kita lah. Sebenarnya penetapan waktu ni cuma waktu ihtiyati lah untuk kita jarakkan sedikit daripada waktu yang dilarang. Dilarang. Siapa yang berkesempatan untuk nak tunggu sampai 17 minit, silakan. Siapa yang tak berkesempatan tengok jam, 12 minit dah boleh lakukan. 12 minit dah boleh lakukan. Ini pun dah berjabatan fatwa. Jabatan fatwa. Boleh juga dalam 12 minit. Kalau nak cepat sangat 12 minit. Bawah daripada tu saya tak suggestkan. Saya tak suggestkan. Sebab dekat sangat dengan waktu nahi. Waktu nahi. Tapi ingat, syuruk bukan waktu solat. Ini yang paling masalah. Bila waktu syuruknya 7.18 dibangun solat. Uish, banyaknya. Sangat ramai yang macam tu. Jadi jangan sekali-kali Jangan sekali-kali. Tapi sebenarnya solat isyraq. Okey, selesai Solat isyraq ni sebenarnya Imam Al-Ghazali saja kan. Tapi kalau solat yang betul-betul fiqh Syafi'i ni solat duha. Ni solat duha. Sebenarnya kita solat isyraq tu solat duha. Jadi kalau kita niatkan usolli bidayatid duha raka'ataini pun boleh. Tak niat pun solat isyraq. Tapi kita niat solat bidayatid duha pun dapat. Pun sama pun boleh. Tak perlu niat solat isyraq. Tak apa. Tidak ada masalah. Nabi pun tak pernah sebut pun solat tu solat isyraq. Tak pernah sebut. Cuma dia kata itu bahagiannya. Okey. Ada pertanyaan apa-apa tentang tu untuk kita nak lepas daripada Faridah Harun 12 solat isyraq 12 minit selepas syuruk. Betul. Okey. Ada yang menyebut Ustaz Mahathir Majul bin Haji Jul 17 minit. Okey, juga betul. Itu tak ada masalah. Cuma kalau ada orang yang tambah 12. Saya kata tadi dalam fatwa mufti wilayah dia sebut tak 12 minit dah boleh. Kalau kat Kelantan tu Abdul Basit Abdul Rahman dia kata 10 minit pun dah boleh. Tapi yang kalau kat Johor ni 16 minit. 16 minit. Kalau di Mekah Madinah 15 minit. Kan berbeza tu. Berbeza. Jadi siapa yang rasa dia ada masa boleh luang relax, ambil lah 17 minit, 16 minit kan. Kalau waktu dia nak kerja pula, ambil lah 12 minit. Boleh cepat. Jangan awal lagi daripada tu. Jangan awal. Jangan awal. Boleh faham Boleh faham. Paling cepat 12 minit. Jadi kalau rasa ada masa yang kita boleh tunggu, ambillah 17 minit. 17 minit supaya dia jauh daripada waktu nahi. Waktu nahi. Itu saja. Okey. Bila kita menyebut tentang duha, yang ini bidayatul duha. Yang saya sebut pada minggu lepas, solat awabin. Apa pula ni solat? Solat awabin. Solat awabin ni apa pula Ustaz? Bila kita menyebut solat awabin, sekarang kan bila Nabi pernah menyebut, kan solat Nabi Daud kan? Adalah hadis rawahul Muslim. Salatul awabin hina tarmadul fisal. Solat awabin itu adalah ketika saat panasnya kaki anak unta. Adalah ketika saat panasnya kaki anak unta. Yang ini apa pula? Yang ini apa pula? Yang ini kita nak kena tahu. Okey. Dia kata bahawa
satu soalan kalau kita buka, inni usalli salatud duha. Sesungguhnya aku solat duha. Ba'da salatul fajar, selepas solat fajar, iaitu ketika naik matahari. Atau dikata ai ba'da syuruqus syams, atau selepas matahari terbit mubasyarah. Ahyanan wa usalliha qabla zuhur. Kadang-kadang aku solat zuhur pada sebelum zuhur, dia kata. Mana yang lebih afdal? Itu soalan dia lah. Solat duha kan boleh bermula daripada 12 minit ataupun 15 minit selepas syuruk. Okey. Aku ada waktu pertengahan. Ada orang solat sebelum zawal, 15 minit sebelum zuhur. Dia kata mana waktu paling afdal? Waktu yang paling afdal untuk kita solat duha. Okey, solat duha ini dikata adalah yang paling afdal adalah solat pada waktu awabin. Solat Nabi Daud tadi yang saya sebut pada minggu lepas. Boleh buka balik. Hina tarmadul fisal. Ketika mana tarmadul fisal. Okey. Awabin ini makna dia apa dia? Awabin ini adalah solat Nabi Daud tadilah, iaitu yang selalu kembali kepada Allah. Ini saya penerangan solat awabin. Awabin ini adalah solat. Awabin bukan nama solat, nama waktu. Okey. Jadinya waktu dia awabin. Waktu dia awabin, kan? Selesai ni. Okey. Waktu dia memang waktu awabin. Kita tak tengok dia, tapi niat dia solat duha. Niat dia solat duha. Okey. Okey. Dia kata seafdal-afdal solat duha adalah pertengahan waktu. Solatul awabin. Okey. Dia panggil solatul awabin. Okey. Dia kata awabin. Awabin ini ketika mana tarmadul fisal. Akhrajahul Muslim. Solat daripada Imam Muslim. Dia kata solat awabin ni ketika panasnya kaki anak unta. Wal fisal, dia kata auladil ibil adalah anak unta. Makna tarmadul pula dia kata tashtadda alaiha ramda, dia kata. Iaitu ketika panasnya terik mentari. Terik mentari. Wahia hararatus syams, iaitu ketika mana panasnya matahari. Okey. Imam Nawawi, dia menyebut, waktu dia bila? Iaitu pertengahan di antara waktu syuruk, 7.18. Okey, kita dah masuk 7.18. Kan? Waktu syuruk. Ataupun waktu isyraq tadi kan? 7.30 lah contoh. Atau pukul 7 lah, senang ambil pukul 7. Pukul 7. Okey, waktu zuhur. Ni syuruk. 7. Ni senang kira lah. Yang waktu zuhur pukul 1. Contoh lah. Pukul 1, ni zuhur. Okey. Dia duduk tengah-tengah. Waktu pukul apa? Pukul tengah-tengah. Pukul 10. 10 pagi. 10 AM. Okey. Waktu dia punya waktu awabin ni awabin. Awabin ni. Waktu dia duduk tengah-tengah ni. Pukul 10. Siapa yang dapat solat pukul 10 ni, dia dapat mulkun syadid. Iaitu dia dapat kerajaan yang kuat. Kalau dia orang suami yang hebat. Suami yang soleh, isteri yang soleha. Kalau dia bos yang hebat. Kalau dia korporat, peniaga yang berjaya. Kalau orang yang beginilah, kalau student yang cemerlang. Dan kemudian wa atainahul hikmah, diberikan hikmah. Kalau dia buntu dalam berniaga, orang kata okey duha. Duha bila? Waktu ni. Lepas tu wa faslul khitab, dia nak mesyuarat sekejap lagi ni, nak memilih keputusan. Usalli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sama. Dia tak ada pun sebut usalli sunnatal awabin, tapi sebut pun tak apa. Niat solat awabin pun tak apa. Tapi kalau dalam kitab dia letak usalli solatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Okey, kita kembali balik sedikit. Yang pertama tadi solat isyraq. Bukan solat syuruk. Syuruk tu naik matahari. Itu waktu nahi. Sampailah sekurang-kurangnya 12 minit. Saya ambil kesimpulan. 12 minit paling cepat.
Tapi kalau ada masa yang lebih, boleh tunggu sampai 16 minit. Ini pejabat agama Johor letakkan 16 minit. Pejabat agama kita Johor lah. Jadi saya lebih suka ambil, kita tak bertentangan dengan fatwa Johor lah, 16 minit. 12 minit tu fatwa daripada Selangor, wilayah persekutuan, 12 minit. Tapi kalau Johor 16 minit. Jadi kalau kita rasa nak cepat sangat, boleh kita gunakan wilayah persekutuan punya pandangan. Kalau nak cepat. Tapi kalau kita ada masa, kita ambil 16 minit. 16 minit. Okey, ni Johor punya. Okey, dia kata dekat sini, dia kata bila naik matahari ni, dia kata man shalla fi awali waqtu irtifa'u syamsu qadar ramhun fala ba'sa. Siapa yang nak solat duha di awal waktu, walaupun dia tak berjemaah masjid, dia tak duduk solat berjemaah dan duduk, dia dah pergi solat tadi, lepas tu dia dah pergi basuh pinggan. dia tak duduk lagi. Dia nak solat juga di awal duha. Bukan solat isyraq lah, tapi dia nak solat awal duha. Jadi dia boleh solat pada 12 minit selepas waktu syuruk. Sama je. Sama. Tapi dia tak dapatlah pahala umrah dan haji sebab dia tak menunggu waktu tu. Okey, satu kadar galah. Ni segalah ni macam mana? Ni. Sekejap. Segalah matahari. Segalah matahari. Bising. Dia segalah matahari ni, dia meletakkan bahawa panjang galah tu macam mana. Ustaz, panjang galah ni macam mana Ustaz? Ada pula orang tu dia sembahyang pukul 9 naik awal. Sebab apa? Rupa-rupanya dia pakai galah pokok durian. Dia rupa-rupanya dia sembahyang okey, kejap sini. Pidato nanti dek. Okey. Okey. Dia sembahyang dia ikut galah. Rupanya dia ingat galah tu galah pokok durian, galah pokok kelapa. Tinggi. Ada seorang pula sembahyang pukul 7, pukul 8. Rupa-rupanya dia pakai galah je pokok cempedak. galah pokok cempedak. Jadi dia tak tahu galah tu apa. Jadi ingat panjang galah tu, kalau kita tengok dalam fiqh Islam wa adillatuhu, panjang galah tu adalah 12 jengkal. Cantik 12 jengkal. Tahu tak 12 jengkal? Saya berdiri, kan? Saya berdiri, ini. Saya berdiri, kan? Saya dah kira, berdiri. Lepas tu, saya buat gini. Saya buat gini. Saya panjang, saya buat gini. Lepas tu, dia ada masih lagi sejengkal ke atas. Itu maknanya 12 jengkal. Itu kalau kiraan dalam satu sudut para pendapat ulama. Okey. Diambil sejengkal. Tapi kalau ambil pandangan daripada fatwa wilayah persekutuan yang saya tengok dalam fatwa majlis agama, dia cuma meletakkan panjangnya ramhun atau tombak tu, dia kata 1.5 meter. Maksudnya dia lebih rendah daripada saya ni. Contoh. Ini adalah 1 meter, kan? Ini 1 meter, kan? 1 meter ni. Jadi dia cuma ada setengah lagi begini. Saya kan 1.7, 1.66. Jadi dekat sini je. Dekat paras telinga saya ni. Inilah satu galah. Tombak ni, dia cuma berada di ni, dekat saya punya headphone ni. Tu lebih kurang 1.5 adalah berada 1.5 meter ni, adalah berada di telinga saya ni. Itu panjang daripada bawah sampailah telinga saya ni. Itulah panjangnya satu galah. Satu galah. Dan sebagai ulama yang diletakkan pula, satu galah itu 12, paling tinggi lah, paling jauh pun 12 jengkal. Tapi 12 jengkal ni agak payah sikit lah sebab terlampau jauh. Terlampau jauh 12 jengkal. Jadi kita ambil yang daripada pandangan kita punya ni lah, kita punya fatwa kita, dia ambil cuma just daripada 1.5 meter. 1.5 meter. Ini awal sekali. Awal. Okey, boleh faham. Jadi ingat 1.5 meter ni kalau saya berdiri, dia cuma paras telinga saya je. Dia paras telinga saya. Dia cuma paras telinga saya. Jadi faham. Okey. Dah boleh settle lah. Okey, ada pertanyaan tentang galah. Dia jangan galah tu pergi galah pokok kelapa. Galah pokok kelapa tu
apa? Dahsyat kan? Pokok kelapa punya galah. Dia bukan galah pokok kelapa tapi dia galah tu panjang dia macam tombak. Tombak tu cuma bila saya berdiri, dia hanya berada di dia 1.5 meter. 1.5 meter ni paras saya punya telinga je. Jadi kita letak daripada badan tu, kita jauh dia 1.5 meter, duduk. Lepas tu tinggikan satu batang kayu yang panjang macam batang penyapu tu. Okey. Atas sikit. Lepas tu kita letak, matahari naik kat situ dah. Kalau kat padang yang luas. Bila matahari dah naik satu galah tu depan kita, kita letak 1.5 depan kita, 1.5 meter depan kita. Kita pacakkan, kita duduk 1.5 meter depan dia. Letak, lepas tu pacakkan. Tengok, matahari naik kadar tu, maka kita boleh duha. Itu kalau ikut tengok masa, dia lebih kurang, kalau 1.5 meter tu, dia lebih kurang hanya 12 minit ataupun paling lama 15 minit. 15 minit selepas waktu syuruk. Waktu syuruk. Okey, pun dah selesai. Selesai yang itu. Cuma waktu awabin. Waktu awabin ini, dia letakkan bahawa pertengahan. Imam Nawawi pun sebut waktu awabin. Ini hadis sahih. Jadi, siapa yang nak dapatkan macam Nabi Daud tadi, cool, tenang, dapatkan kerajaan yang kuat, dia jadi peniaga yang hebat, lepas tu diberikan hikmah, diberikan otak yang bergeliga, yang tak pernah buntu. Ada je idea dia. Lepas tu kemudian diberikan keputusan yang tepat. Ni kadang-kadang kita ni buat keputusan salah, tapi keputusan ni biasanya tepat. Jadi dia kena solat duha pada pukul 9.30, pukul 10, 10.30. Waktu tu matahari dah betul-betul. Waktu ni sekarang, hari ni. Sekarang. Ni. Waktu sekarang ni. Pukul 10 tadi sampai sekarang ni. Ini waktu ni kalau pergi LHDN paling penuh. Kalau kita pergi pejabat pos paling penuh. Dia sujud, lepas tu dia pun serahkan urusan kepada Allah, kembalikan. Ya Allah, suami aku kedekut, ya Allah. Ngadu pada Allah. Jangan ngadu pada Facebook. Awabin inilah waktu kita nak mengadu. Awabin ini maksudnya serahkan segala urusan, kembali balik kepada Allah. Kembalikan semua pada Allah. Kalau kita dalam bos, banyak kitab-kitab, banyak file-file kena siap. Bos kata, nah, ada lagi yang semalam tak siap lagi, hari ni sampai buntu otak kita. Buntu? Duha dulu. Kembalikan kepada Allah dulu. Kembali kepada Allah. Ya Allah, aku ni apa dosa aku, ya Allah. Tadi aku begini, file semalam tak siap lagi. Ingat, cuba try buat seminggu straight. Waktu awabin ni. Kita akan nampak kelebihan duha ni. Kita punya orangnya cool je. Kita bukannya kerja siap. Tengok-tengok, orang hantar lagi kerja, senyum je. Kamu ni cool je. Macam Nabi Daud lah. Yalah, kita buat adalah solat ada amalan Nabi Daud yang sentiasa sabar, sentiasa cool dan relax. Jadi kalau nak jadi orang yang cool, duha lah. Duha waktu bila? Inilah namanya awabin. Awabin. Okey. Selesai daripada solat awabin. Dan bolehlah. Tapi kalau nak solat pada waktu lain, boleh daripada start waktu 12 minit lepas syuruk tadi sampailah 15 minit atau 15 minit lepas syuruk, 15 minit sebelum waktu zawal ni. Okey. Waktu syuruk ni dia ada satu waktu tau. Namanya waktu zawal. Waktu zawal ni adalah waktu dia sebelum waktu zawal. Okey. Waktu zawal ni, okey. Waktu ni adalah waktu 15 minit sebelum zuhur. Jadi kalau sekarang zuhur pukul apa zuhur? Boleh tak tahu? Zuhur pukul apa? Okey, zuhur dia lebih kurang 1.20 ada tak? Zuhur kita ambil sekarang adalah pukul 1.22. Jadi 15 minit sebelum zuhur. Jadi pukul berapa tu? Pukul 1.3 minit. Ada tak? Betul ke aku kira tadi? 1.12 1.7 minit. 1.7 minit habis waktu duha. Tengah hari ni pukul 1.7 minit dah tak boleh solat duha lagi dah. Waktu nahi, waktu larangan. Tapi kalau pukul 1, alamak ustaz. Ma,
Dah solat zuhur, dah solat duha belum? Allah, tengok-tengok jam pukul 1. Sempat lagi? Sempat. Boleh pergi lagi. Sebab dia masih lagi belum 15 minit sebelum zuhur. Jadi kena solat cepat-cepat. Kena ambil wuduk, solat. Tapi kalau tak boleh juga, qadaklah lepas zuhur. Zuhur. Tak ada masalah. Solat duha boleh qadak, tak ada masalah. Okey. Itu di antara yang kita nak sebut. Okey, waktu paling afdal Kak Zaliha adalah waktu awabin, solat duha 9 hingga 11 pagi. Yang boleh lakukan lah, boleh try. Kak Miskiah Satari, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada pertanyaan tentang solat awabin? Sebelum waktu dia, sekarang ni kita dah nak masuk kaifiat solat awabin. Kaifiat ataupun cara ataupun hadis-hadis yang boleh kita bincangkan tentang solat awabin. Waktu zawal dia kata 15 minit sebelum zuhur. Okey, kalau sekarang 1.22, 1.7 minit. Okey, selesai. Sekarang kita nak ambil cara pula. Hadis-hadis. Dia ada berapa buat? Okey. Kita tengok perbincangan. Kita ada dengar ada orang buat 2 rakaat. Ada orang buat 2 rakaat. Okey, yang paling afdal, ingat yang paling afdal solat duha yang paling afdal yang Nabi selalu buat adalah 4 rakaat. Okey. Kita bincang dulu. Yang 2 nanti dulu. Kita cuma nak bincang yang 4 rakaat dulu. Okey. Ini yang paling afdal Nanti dia ada 2. Dia ada 6. Dia ada 8. Dia ada 12. Okey Kita bincang. Yang saya nak sebut 4 rakaat dulu. Okey. Yang 4. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Ada guru beritahu. Waalaikumsalam. Kak Zila Karim. Ada guru beritahu 5 minit sebelum zuhur masih boleh buat. 5 minit ni dia 15 minit lah, 15 minit. Dia sama juga macam lepas syuruk. 5 minit tu boleh. Sebab tu saya bagi tadi, waktu syuruk, waktu solat isyraq pun, kalau boleh buka dalam falak, di Kuza, Siti Yuniza, dia sendiri meletakkan bahawa waktu betul-betul boleh solat tu, matahari naik tu yang kata waktu nahi tu, cuma 5 minit je. 5 minit je. Tapi lepas tu, dah boleh dah bukan waktu larangan. Cuma kita jarakkan sedikit kerana kita ada zon kan. Zon 1, zon 2, zon 3. Jadi kita letak sampai 12 minit. Begitulah. Ada sebahagian pejabat agama 16 minit. Sebab itu. Jadi kalau kita ambil terlampau dekat, dia jadi waktu larangan. Sama juga waktu zawal. Dia terlampau dekat dengan waktu zuhur tu. Mungkin 5 minit tu, itu waktu yang paling limit. Kita macam berebut pula dengan syaitan, dengan iblis. Kan? Waktu itu iblis dikata sangat power, sangat kuat. Sangat kuat. Jadinya waktu tu sangat dekat dengan waktu nahi. Jadi sebab tu ulama-ulama letak 15 minit. 15 minit. Bukan kata bahawa ulama dia tak faham, tapi disebutkan bahawa ulama-ulama ini dia berihtiyati alal ahwat. Dia lebih ambil yang pendapat yang lebih berhati-hati. Ustaz, bolehkah kita solat duha 2 kali? Boleh. Solat duha pukul 7.30 tadi dia buat. Lepas tu pukul 9 dia buat. Lepas tu pukul 10 nanti dia buat lagi. Nanti pukul 12 buat. Boleh. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab kita kadang-kadang takut kita tak sempat nak solat pukul 10. Solat paling afdal kita ambil solat pukul 8. Sebelum pergi kerja tu kita solat. Nanti pukul 10 ada kesempatan, solat lagi. Boleh. Boleh. Okey. Hari ini kita nak cerita bahawa apakah kelebihan-kelebihan mengikut hadis. Kita ambil dahulu hadis daripada solat yang menyebut tentang solat 4 rakaat. Solat 4 rakaat. Sebentar. An Mu'adzah qalat. Ini hadis dia. Daripada Mu'adzah qalat. Telah berkata. Ini perempuan. Qultu. Aku berkata, li Aisyata, kepada Aisyah, akanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Dia bertanya kepada Aisyah, adakah Nabi ni solat duha? Qalat, maka Aisyah pun menjawab, na'am, 4 rakaat. Dia solat 4 rakaat. Nabi
sallallahu alaihi wasallam biasa solat 4 rakaat. Wa yazidu ma Allahu azza wa jalla. Dan dia menambah mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kadang-kadang Nabi ni buat 4. Cuma kadang-kadang dia tambah 6. Kadang-kadang dia buat 8 pada Fathul Mekah. Dia buatlah 8. Tapi yang asasnya Nabi buat 4. Ingat Arnaud menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Okey, apa dia? Hadis kursi. Allah menyebut di dalam hadis ini. Allah kata apa? Ya ibna Adam. Wahai anak Adam. Kita lah manusia. Khairul Fahmi. Kak Mai, Kak Maizon. Siapa-siapa. La tu'jizni. La tu'jizni. Jangan kamu tinggalkan untukku. Jangan sekali-kali kamu cuai dan kamu tinggalkan untukku ini min arba'in raka'atin, daripada 4 solat 4 rakaat. Jangan tinggalkan pada waktu fi awwali naharik, pada awal pagimu, iaitu duha. Pada awal pagimu jangan kamu tinggalkan kepada aku 4 rakaat duha. Akfika akhirahu. Apa kamu dapat? Aku ni akan mencukupkan pada sampailah akhir. Aku akan sempurnakan segala urusan kau sampai akhir hari itu. Oh, kalau kita ada mesyuarat, kalau kita ada pertandingan ke apa, kalau kita ada meeting, kalau kita ada program yang kita rasa ada temu duga, kita ada projek yang besar, maka siapa yang buat pagi ni duha 4 rakaat? Allahu Akbar. Maka Allah akan sempurnakan. Sebab tu saya pernah dengar satu muallim saya. Dia kata tidak akan ada kesempurnaan dalam harimu, tak ada kesempurnaan dalam program. Walaupun kamu ada buku leja, kamu ada buku diary, kamu ada buku susunan ni, tidak ada satu pun kesempurnaan. Sebab kesempurnaan milik Allah. Sebab kita tengah mencari kesempurnaan, sedangkan kesempurnaan itu milik Allah. Kita tak akan dapat mencari kesempurnaan. Sebab apa tak dapat cari sempurna? Sebab sempurna itu sifat mutlak Allah. Kita tidak sempurna. Cuma Allah suruh kita mencari syukur kepada Allah. Syukur. Bila pagi ni kita syukur kepada Allah. Waktu duha. Kita buat apa dia? Kita sujud kepada Allah. 4 rakaat. Allah sendiri yang bersifat sempurna. Yang akan menyempurnakan urusan kita. Jadi tidak ada kesempurnaan. Kamu mencarilah kesempurnaan dalam hidup kamu sehari itu, melainkan kesempurnaan itu terdapat pada 4 rakaat duha. Wah, siapa yang berani? Kan? Hadis ini, walaupun sebagian ulama meletakkan sebenarnya 4 rakaat itu adalah solat subuh 2 rakaat, dan solat subuh itu sendiri, solat sunat subuh dan solat subuh itu sendiri, tapi jumhur para ulama meletakkan bahawa, dan mazhab Syafi'i sendiri meletakkan bahawa 4 rakaat itu adalah solat duha. Ya, solat duha. Wih, hebat. Ini antara kelebihan solat duha 4 rakaat. Sebenarnya banyak lagi hadis-hadis tentang solat duha. Okey Ustaz, solat duha boleh qada ke? Boleh, tidak ada masalah. Kalau kita memang orang yang istiqamah, duha, tiba-tiba kita tak sempat buat duha sampailah waktu zuhur. Lepas zuhur, kita bangun solat qabliyah zuhur. Lepas tu kemudian kita bangun lagi, kita solat duha, qada duha kerana Allah Ta'ala. Boleh, tidak ada masalah. Cuma memang kalau kita istiqamah, tapi jangan kita istiqamah qada je. Manjang hari-hari qada, jangan main-main macam itulah. Okey. Boleh, tapi kalau kita tak sengaja ataupun kita memang betul-betul tak sempat. Okey, boleh. Macam juga Nabi tertinggal solat ba'diyah, Nabi tak sempat solat ba'diyah zuhur. Dalam hadis tu Aisyah kata, lepas asar Nabi semayang sunat dekat rumah. Nabi tak ditanya kenapa?
kita semayang tu, dia cepat betul waktu tu. Daripada 12 minit sampai 15 minit tu, itulah waktu dia. Dia tak boleh qada. Solat isyraq tak boleh qada. Sebab solat isyraq tak boleh qada. Dia kalau kita buat juga, dia jadi solat duha. Dia jadi solat duha. Kelebihan isyraq tu kan nak dapatkan duduk dekat masjid ataupun berjemaah ataupun solat duduk sampailah waktu isyraq, kita waktu syuruk, tunggu 12 minit kita solat. Dapat haji umrah sempurna. Tapi kalau kita terlambat pukul 8 baru nak solat, dah jadi duha, dia tak jadi lagi isyraq. Jadi kena terus berterusan. Dia syarat dia mesti bersambung dengan subuh tadi tu. Tapi kalau tak dapat, maka kita dapat pahala solat duha lah. Dapat pahala solat duha. Okey. Itu antara kelebihan. 2 salam betul-betul. 2 salam. 2 salam. Kalau ada saya tak perasan, mungkin tu Okey, alhamdulillah. Itu kelebihan solat 4 rakaat. Siapa tak dapat? Ini dua-dua hadis sahih. Jadi ini adalah Nabi selalu buat 4 rakaat. Yang siapa yang nak jadikan dia orang yang terbaik, mulakan dengan 4 rakaat. Hidup awal pagi. Akhirnya, di waktu akhir nanti Allah kesempurnakan. Sebab tu, kalau hari ni kita rasa kita banyak program, ada yang buat takaful, ada yang buat AIA, ada yang buat MLM, ada yang meniaga tudung. Rasa dia nak sempurna program dari itu, buat 4. Sebab kita tidak sempurna. Kita carilah kesempurnaan. Sebab kesempurnaan itu adalah sifat Allah, bukan sifat kita. Sifat kita ni, yang Allah anjurkan adalah sifat syukur. Syukurnya kita, solat 4 rakaat. Maka Allah lah yang sifat sempurna itu akan menyempurnakan. Yang menjadi milik dia, menyempurnakan hari kamu. Program kamu. Jadi jangan sampai lupa. Sebab tu orang yang solat duha ni, dia cool. Dia relax. Sebab apa? Bila dia ada macam hari ni ada banyak, hari ni ada Viva lah, ada apa presentation lah, ada satu nak present lah, ada buat ni lah, nak buat talk lah. Jadi dia pun solat duha. Diserahkan kesempurnaan tu, apa saja masalah dikembalikan kepada Allah. Awwabin. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan. Jadi dia tu dia relax. Dia tak bersandarkan kesempurnaan pada otak dia. Sedangkan otak tak sempurna. Yang sempurna adalah Allah. Yang sempurna adalah Allah. Okey. Ada orang tanya, Ustaz, habis kalau yang 2 rakaat? Ya, 2 rakaat itu boleh. Isyraq 5 hingga 6 minit selepas syuruk. Oh, saya dah cakap tadi kan. Isyraq yang paling tepat adalah 12 minit selepas syuruk. Ka'afiza. Isyraq, solat isyraq ni adalah paling cantik adalah 12 minit. Ini kita nak ikut fatwa 12 minit fatwa wilayah. Kalau Johor, pejabat agamanya dia ambil 16 minit. Jadi kalau kita ada masa, kita tunggulah sampai 16 minit. Kalau kita memang nak cepat nak kerja, bolehlah ambil fatwa wilayah, ambil 12 minit. Ambil 12 minit. Okey. Jadi itu jangan ambil 5 minit, jangan. 6 minit jangan. Bukan janganlah. Sebab waktu tu waktu yang dekat dengan waktu nahi. Okey. Waktu nahi. Ustaz, solat sunat sebelum asar. Itu nanti. Solat sebelum asar tu nanti kita bincang pada waktu yang akan datang. Pada waktu yang akan datang. Tapi yang ini kita duha dulu. Okey, duha dulu. Nanti kita akan masuk dalam solat asar ni. Kita masuk dalam solat rawatib. Rawatib yang itu kita detailkan. Yang itu kita detailkan. Dia beza solat rawatib, solat qiyamul lail, solat apa lagi? Solat tarawih. Dia boleh buat 4. Ada solat yang boleh buat 4 rakaat terus. 1 salam. Ada waktu yang tak boleh buat 4 rakaat. Maksud sebelum tidur, kita boleh buat 2 saja. Lepas bangun tidur, kita boleh buat 4 lah. Padahal solat malam juga. Jadi dia ada beza. Sebab tu, al-amal bit-tanzil. Beramal itu mengikut apa kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Nabi SAW. Okey. Kedua, solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Okey. Bila kita tengok solat 2 rakaat ni, apa kelebihan dia pula? Kenapa solat 2 rakaat? Jadi, kalau solat 2 rakaat ni, kita boleh lihat daripada hadis daripada Nabi SAW. Hadis ni ada dalam Rawahul Bukhari, ada dalam hadis Rawahul Muslim, adalah hadis Rawahul Muslim. Dia ada 2 Rawahul Bukhari pun ada, Rawahul Muslim pun dia ada. Okey, bila sebut Rawahul Muslim pun ada, Rawahul Bukhari pun ada, iaitu kata Nabi ni dia pernah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah dan juga kepada Abu Zar.
Dia hadis-hadis yang lain tapi sama je wasiat dia. Iaitu 3 perkara yang Abu Hurairah kata aku tak pernah tinggalkan. Yang pertama, witir sebelum tidur. Yang kedua, solat 3 hari. Puasa 3 hari. Puasa putih. 13, 14, 15. Okey. Yang ketiga, solat duha 2 rakaat. Kan disebut 2. Disebut 2 rakaat. Yang disebut itu adalah 2 rakaat. Jadi boleh tak buat 2? Boleh lah. Boleh. Tidak ada masalah. Boleh buat 2 rakaat saja. Jadi itu pun solat hadis-hadis yang sahih lah. Hadis-hadis yang sahih. Okey, banyak lagi tentang hadis-hadis yang 2 rakaat Nah, yang Nabi SAW sebut apa sebentar. Ni hadis sahih ke Hadis ni adalah hadis daripada rawahul Muslim. Dia kata pagi kamu, dia kata saya baca makna dia, apabila masuk waktu duha ni, dituntut bagi setiap waktu pagi, setiap sendi ni sedekah. Setiap tasbih sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, amar makruf sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Dan memadailah seorang daripada kamu untuk menampung semua tu dengan 2 rakaat solat duha. 2 rakaat lah. Ini hadis rawahul Muslim. Jadi bolehlah. Jadi tadi kalau kita nak melihat solat hadis tentang 4 rakaat, hadis sahih Muslim. Dan juga ada hadis yang lain yang sahih juga. Yang 2 rakaat juga hadis Bukhari Muslim ada. Hadis Bukhari Muslim. Okey, jadi nak buat 2 terserah. Saya dulu mula-mula untuk saya istiqamah, saya ambil 2. 2 mula, tak apa 2 lah. Lepas tu lama-lama selepas 2-3 tahun saya bila ada program saya buat 4. Bila ada program besar saya buat 4. Dan biasa saya buat 2 balik. Tapi sekarang saya lebih suka buat 4 terus. Buat 4 sebab saya tamak. Saya nak semua program saya hari-hari sempurna. Jadi siapa yang sempurnakan? Bukan kita. Tapi dengan sifat syukur kita kepada Allah. Sujud pada waktu awabin. Awabin maknanya menyerahkan segala urusan. Kembali kepada Allah. Kalau kita nak ngadu pada Allah. Ya Allah, bos aku ni kedekut. Ya Allah, kereta aku rosak. Ya Allah, kawan aku begini-begini. Jangan ngadu pada Facebook. Ngadu pada Allah. Ngadu pada Facebook, orang yang tak ada Facebook tidak boleh menyelesaikan masalah. Ngadu pada suami pun tak menyelesaikan masalah. Ngadu pada isteri pun tak menyelesaikan masalah. Sebelum nak ngadu pada suami, ngadu pada isteri, ngadu pada kawan, ngadu pada Allah dulu. Contoh kita tengah sedih ni. Macam mana ni? Kita punya almari kita rosak. Almari dapur rosak. Ataupun dapur gas rosak. Kita terus ambil waktu, tengok-tengok dah masuk pukul 10. Kita ambil, kita solat duha. Ya Allah, aku punya Xbox rosak. Ya Allah, ngadu dulu pada Allah. Lepas tu, dah ngadu pada Allah, jadikanlah biarlah suami aku ni kedekut sikit. Jadi, ya Allah, minta lembut hatinya. Minta pada Allah dulu. Lepas tu kemudian, bang, tadi Xbox rosak. Baru ngadu. Jangan ngadu dengan suami dulu. Ngadu dengan Allah dulu. Itu yang cara yang paling baik. Cara yang paling baik. Okey, settle settle. Ini hadis dengan okey. Yang ketiga, yang sahih, yang pertama tadi hadis yang sahih adalah 2. Jadi 2 rakaat juga sahih, 2 rakaat. Okey. Satu lagi yang sahih apa dia? 8 rakaat. 8 rakaat. Okey, kita ambil afdal dulu Ini 2 rakaat. 2 rakaat. Ini hadis sahih Muslim ada, sahih Bukhari ada. Yang ini hadis sahih Muslim ada. Ini pun sama juga. 8 rakaat juga adalah hadis yang besar. Iaitu hadis daripada rawahul Bukhari. Ini rawahul Bukhari, 8 rakaat. Tapi 8 rakaat ni Nabi jarang buat. Nabi jarang buat. Nabi jarang. Kak Maria Hashim. Betul, mengadu pada Allah, jangan mengadu kat Facebook. Facebook ni, kita nak cerita sosial je. Cerita kita hari ni kita pergi bersenam. Kat Facebook.
Hari ni macam Kak Aini. Hari ni saya makan Maggi. Hari ni saya masak kek. Kan best. Kak Maizun, masak hari ni mengajar orang masak. Okey, sosial. Hari ni saya duduk rumah je. Hari ni saya boring kat rumah. Tak apalah. Ngadu kat Facebook, tak apa. Tapi kalau ada masalah hari ni, saya geram betul dengan seorang ni, tak payahlah ngadu kat Facebook. Ngadulah pada Allah. Masalah suami, ngadulah pada Allah. Jangan ngadu pada mak kita. Jangan ngadu pada akak kita. Dia akan membebankan. Tak akan menyelesaikan masalah. Ngadulah pada Allah. Kalau kita kalau masalah dengan bos, kita bercakap dengan orang sebelah kita. Kadang-kadang kita ada masalah dengan suami, kita pergi rakan sekerja kita. Kenapa ni murung? Suami aku kedekut. Oh, suami kau kedekut? Suami aku pun sama. Tak habis-habis. Tak habis-habis. Ngadu pada Allah, ya Allah, suami aku ni kedekut. Dia kata, aku baru nak cakap IKEA, dia dah berdengkur. Dah berdengkur. Jadi kedekut sangat Ustaz ni, ya Allah, tunjukkanlah, lembutkanlah hatinya. Jadi mintalah pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati kawan kita tu, hati sahabat-sahabat kita yang kita geram tu lah. Okey. Yang ketiga adalah solat 8 rakaat. Kenapa saya tak bagi ke 6? 6 nanti dulu. 6 ni dia tak berapa sangat. Jadi kita ambil 5. Kita ambil 8. 8 ni sahih. Kita ambil sahih dulu. Turutan lah. Dalam sahih baru kita ambil fadalul amal. 8. Satu hari Ummu Hani ni dia bertemu dengan Nabi. Dia kata bahawa Ummu Hani ni dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yaum fath Makkah. Dia kata aku ni hadis rawahul Bukhari Ummu Hani kata sesungguhnya Rasulullah ni masuk dalam rumahnya untuk solat pada Fathul Mekah. Pada Fathul Mekah. Pembukaan kota Mekah. Masa nak perang tu, buka kota Mekah tu, nak buka 10 tahun selepas tu, Nabi datang Mekah untuk buka kota Mekah. Faqtasalah, dia mandi. Fasabbah samani. Kemudian dia solat 8 rakaat. Ma ra'aituhu shalla qattun akhafu minha ghairu annahu kana yutimmu ar-ruku' was-sujud. Dia solat 8 rakaat, aku tidak pernah melihat baginda mengerjakan solat lebih ringkas daripada itu. Namun baginda telah tak menyempurnakan sujud dan rukuk. Jadi Nabi ni waktu tu solat 8 rakaat yang sangat ringkas. Sangat ringkas. Aku tak pernah jumpa lagi. Jadi kalau nak buat 8 rakaat juga, kenapa ni? Nabi buat 8 rakaat. Nabi sangat-sangat gembira hari tu. Nabi gembira betul hari tu. Nabi buat 8. Nabi buatlah. Tapi biasa Nabi buat 4. Tapi kalau nak buat 2 juga, boleh juga. Sebab Nabi wasiatkan kepada Abu Hurairah buat 2. Tapi Nabi sendiri dalam hadis ni dia buat 4. Buat 4. Jadi 4. Kahwin ke kan, hari tu lepas nak kita dapat akad nikah, kita terus solat duha. Akad nikah pukul 9, kita terus seronok kita duha 8 rakaat ringkas kita buat sebab gembira sangat. Itu ada berita dapat BRIM hari ni. Dapat BRIM semalam. Malam tadi dapat dengar bang, dapat BPN bang 100,300. Seronok duha. Waktu pagi tu kita buat 8 rakaat. Waktu seronok sangat. Waktu seronok sangat. Jadi boleh buat 8. Tapi itu untuk kadang-kadang. Jumhur ulama yang paling panjang adalah, yang paling pendek 2 rakaat. Dan yang paling panjang adalah sahih lah. Ni yang sahih 8 rakaat. 8 rakaat. Yang paling panjang. Ini yang sahih, yang sahih. 8 rakaat, 4 salam. 4 salam. Tetapi ada pandangan yang dhaif. Hadis ni pun dhaif. Ada pandangan berkata yang paling panjang adalah 12 rakaat. 12 rakaat. Yang paling panjang adalah 12 rakaat. Itu dhaif. Tapi boleh tak buat? Boleh.
sebagai fadailul a'mal, kelebihan beramal saja. Kelebihan janganlah kita menepati pula apa yang ada tu kita sebagainya. Tapi kita cukuplah sekadar itu fadailul a'mal. Kita yang buat-buat tapi yang paling kerap. Ini Dr. Zahazan sebut ni. Dr. Zahazan dia kata sebagai ulama letak yang paling jumhurnya adalah 4 rakaat. Itu Nabi selalu buat. Kerap sekali Nabi buat adalah 4 rakaat. Sebab tu dia sebut dalam hadis sahih tadi, jangan Allah mengatakan jangan engkau meninggalkan kepada aku ini. Allah bagi tahu 4 rakaat duha dan aku akan mencukupi pada akhir harimu. Harimu itu 4 rakaat. Jadi yang 12 rakaat itu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Apa nak buatlah, tak ada masalah. Tak buat tu buat. Okey, nak tak tengok apa hadis dhaif dia? Saya baca sedikit. Tanalah tahu nak ambil fadailul a'mal, kelebihan beramal, kita boleh tengok kelebihan beramal. Okey, hadis dia apa? Man shalla, dia kata, barang siapa salatul duha sajdatain, barang siapa yang solat duha 2 rakaat, lam yaktub minal ghafilin, maka dia tercatat. Tidak akan dicatat baginya orang yang lalai. Orang yang lalai. Tadi kelebihan 2 rakaat. Dalam hadis dhaif ini dikata dia tidak Imam Bayhaqi daripada Abu Zar dalam Sunan Bayhaqi kitab As-Salah. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Lihat juga dalam kitab Mughnil Muhtaj. Hadis tentang hadis ini. Hadis dikata apa? Kalau siapa buat 2 rakaat, maka dia tidak akan tercatat baginya orang yang lalai. Jadi bolehlah sebagai buat fadailul amal. Tapi solat 2 rakaat itu sendiri hadis yang sahih. Hadis rawahul Bukhari ada, hadis rawahul Muslim pun ada. Tapi kelebihan dia dhaif. Kelebihan. Tapi pelaksanaan solat maka sahih 2 rakaat. Boleh buat 2 rakaat. Siapa buat 2 rakaat duha, okeylah. Tapi siapa 2 rakaat dia dapat tidak tercatat baginya sifat lalai. Wa man shalla arba'an, barang siapa pula yang solat 4 rakaat, maka akan ditulis baginya di kalangan orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Barang siapa yang solat 6 rakaat, ini ada pula 6. Ada pula 6. Dalam yang sahih tak ada 6 kan? Tak ada 6. Yang ini ada pula dia buat 6. Ada pula yang dia buat 6 rakaat. 6 rakaat. Okey. Ada 6 rakaat. Dalam hadis rawahu Tabrani dan sebagainya adalah mengatakan sesungguhnya Nabi solat 6 rakaat ada. Cuma hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Namun statusnya naik kepada hasan li ghairihi kerana disokong oleh riwayat-riwayat yang lain yang banyak. Dia jadi paling tinggi pun dia dapat jadi hasan li ghairihi. Hasan disebabkan hadis-hadis yang lain. Tapi 6 rakaat ini adalah solat duha yang dihukumkan sebagai pandangan dhaif. Okey. Saya cerita je ni, nak buat tak ada masalah, nak buat 6 ke buat 4 tak ada masalah. Okey. Apa dapat kalau buat 6 rakaat? Dalam hadis dhaif ini, kufiya zalikal yaum, maka akan tercatat baginya mencukupi untuk hari itu. Ini dah bertanggap pula. Hadis sahih tadi kata 4 dia. 4 rakaat mencukupi hari itu. Tapi dalam hadis ni dia kata 6 rakaat dia akan mencukupi hari itu. Dan barang siapa yang solat 8 rakaat, katabahullahu minal abidin, maka akan dicatat bagi Allah akan mencatat baginya orang yang abid, orang yang ahli ibadat. Jadi siapa yang nak buat 8 rakaat, nak jadi ahli ibadat, buat 8 rakaat. Dan barang siapa yang solat 12 rakaat, dibina baginya istana di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini istana. Okey, boleh faham? Selesai. Sudah Okey. Kekerapan solat duha, Nabi buat 4 rakaat. Tapi Nabi suruh Abu Zar, dalam hadis sahih juga, Abu Hurairah buat 2. Bolehlah buat 2. Dan bila Nabi gembira betul, dalam Fathul Mekah, Nabi buat 8. Tapi ringkas. Ringkas. Boleh faham? Tapi siapa yang nak buat 6, ada hadis dhaif. Tapi 10 saya tak jumpa. 10 saya tak jumpa lah. Wallahualam lah. Jadi semuanya 2. Okey, kita sedikit melihat Imam Hanbali meletakkan bahawa solat duha ni dia tidak boleh diistiqamahkan sebab Nabi tak istiqamah solat duha. Bukan tak istiqamah. Nabi ni kadang-kadang dia buat terus. Sehingga aku melihat Nabi tak akan tinggalkan solat duha.
Sekali Nabi tinggalkan pula. Nabi tak pernah buat. Seolah-olah macam Nabi takkan buat lagi solat duha. Imam Hanbali kata, kita buat duha ni kadang-kadang kita tinggalkan. Tinggalkan. Sebab Nabi pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal. Dia tak macam solat rawatib. Nabi akan buat terus. Tapi, dalam mazhab Syafi'i, kita lah. Dia kata bahawa memang Nabi tak buat sebab Nabi syariat. Sebab Nabi tak nak supaya orang mengamalkan duha ni straight. Sebab dia ingatkan wajib. Jadi Nabi buat straight. Nabi tinggal, Nabi macam tak nak, Nabi tak buat langsung. Begitu. Sebab Nabi tak nak letakkan supaya orang meletakkan duha ini adalah wajib. Walau bagaimanapun, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i mengatakan solat yang muakkad, solat yang amat dituntut. Kerana siapa dia yang tak pernah tinggal? Abu Hurairah lah. Bila mana nasihat solat 2 rakaat duha, dia tak pernah tinggalkan sejak dari itu. Jadi, kita mazhab Syafi'i tak sama dengan Hanbali. Kita mazhab Syafi'i, kita boleh terus lakukan duha. Istiqamah. Tak payah tinggal-tinggal pun tak apa. Okey. Okey, saya baca komen-komen. Dah selesai, saya baca komen. Apa maksud paling ringkas? Ringkas lah. Tak payahlah sujud panjang-panjang. Macam solat istikharah. Kan? Macam solat tahajud. Tahajud Nabi baca surah Al-Baqarah. Nabi baca surah panjang. Solat duha. Solat ni Nabi baca. Ni kita baca yang ringkas. Qul ya al-kafirun. Rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua kita baca surah Al-Ikhlas. Ringkas. Ataupun tak payah baca surah pun tak apa. Okey, duha tak ada apa-apa surah. Boleh faham? Maksud ringkas tu, dia tak ada panjang-panjang. Surah tak payah panjang-panjang. Macam solat sunat biasa ringkas. Nak baca surah boleh, tak nak baca surah pun tak apa. Tak ada pula disebut surah apa nak kena baca. Surah Wasyamsi wa duhaha ke, surah An-Nazi'at ke, tak ada. Jadi nak baca surah, baca. Itu lebih baik. Tak nak baca pun tak apa. Tak ada masalah. Ustaz, pernah dibagi tahu solat duha 4 rakaat dengan 1 salam. Oh, tu sebenarnya kena sebutlah. Disebut sini 2 salam. 2 salam. Disebut di sini adalah solat 2 salam. Dia paling baik solat sunat adalah solat sunat 2 dan 2 rakaat. 2 dan 2 rakaat. Ada soalan lain lagi untuk saya sebelum kita menutup tazkirah ini. Okey, sebentar. Untuk solat sunat 2 rakaat itu, maka maksudnya solat duha itu 8 rakaat dilakukan. Okay? Ni dalam hadis riwayat. Dia kata bahawa dalam I'anut Talibin, dia kata, tetapi jika dilakukan 4 rakaat 1 salam, itu harus. Jadi boleh. Sunat hukumnya. Okey, saya jawab. Hukumnya, boleh tak buat solat ni 2 rakaat 1 salam dan diikuti dengan solat 2 rakaat lagi ataupun 4 rakaat 1 salam. Okey, jawapannya dalam, kalau kita tengok dalam I'anatut Talibin, kitab fiqh Syafi'i, iaitu sunat hukumnya dilakukan solat duha secara 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Itu paling afdal. Tetapi jika dilakukan dengan 4 rakaat 1 salam, dia kurang afdal. Tapi hukum dia harus. Boleh faham tak? Solat sunat yang paling afdal dalam duha, dia buat 4 rakaat 2 salam. 4 rakaat 2 salam. Maksudnya 2 rakaat salam, lepas tu bangun lagi 2 rakaat. Tapi siapa yang nak buat 4 rakaat terus, bangun Allahu Akbar, dia bangun, dah semayang, dia sujud rakaat, bangun terus. Lepas tu rakaat kedua pun sama. Jangan tayyat awal, tak ada tayyat awal. Terus bangun lagi rakaat kedua. Rakaat ketiga pun bangun terus. Rakaat keempat dia tayyat akhir. Maka baru dia bagi salam. Maka hukum dia harus. Boleh juga. Tapi yang afdalnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Tapi paling afdal jumhurnya adalah dilaksanakan dengan secara 2 rakaat 1 salam. Maksudnya buat 4 rakaat 2. Kerana dekat dengan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Hani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma yusalli subha ad-duha 8 raka'atin kana yusallim min kulli raka'atain. Aku ni dikata melihat Nabi solat duha 8 rakaat dan dilakukan
salam setiap 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi sendiri dia tengok buat solat duha 8 rakaat, tapi dia buat setiap 2 rakaat 1 salam. Jadi dia buat 8 rakaat 4 salam. 4 salam. Jadi boleh juga buat. Tapi paling afdalnya buat 2. Tapi sampai nak buat 4 rakaat terus, maka juga harus. Cuma kurang afdal. Kurang afdal. Wallahu alam. Jadi insya-Allah sesiapa kejap seperti Maggi Tom Yum Kak Aini Maggi Tom Yum sedap Ustaz, kena share kat Facebook tapi tak dapat lawan Ustaz punya masak lemak cili api daging salai. Okey, saya pun nak buat review ni. Baru-baru saya buat nak review untuk Salai Valley. Saya dah beli kat Salai Valley daging salai, itik salai, lepas tu ayam kampung salai. Saya nak suruh orang rumah saya review untuk masak orang-orang Negeri Sembilan. Saya nak masak lemak cili api. Macam mana nak review, dan saya gunakan produk Salai Valley. Sahabat saya punya kedai lah. Sedap dan special. Macam mana. Jadi insya-Allah solat isyraq 2 rakaat je. Solat isyraq tak ada. Solat isyraq memang 2 rakaat saja. Aristotle, Tuan Aristotle, solat isyraq cuma 2 rakaat. Tidak ada 4. Solat isyraq cuma 2 rakaat. Solat duha baru ni. Solat isyraq tu sama dengan bidayatul duha. Di awal duha tu je. Sekejap. Jadi solat sunat isyraq 2 rakaat saja. Kalau solat duha, saya ulang balik, Nabi kerap lakukan dalam sahihnya adalah 4. Dan Nabi menyuruh Abu Zar dan Abu Hurairah dalam hadis sahih Bukhari Muslim 2. Nabi pernah buat dalam hadis sahih juga 8 kalau dia sangat gembira. Sangat gembira dengan buat cara 2 salam, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi ada hadis dhaif yang membuat 6 rakaat. Ada hadis dhaif yang dibuat ada hadis dhaif yang 12 rakaat. Yang sahih cuma 2, 4 dan 8. 2 4 Nabi kerap lakukan. 8 kalau Nabi dalam keadaan gembira. Okey, wallahu a'lam. Solat fardu tak habis bayar boleh solat duha? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Jadi kita ambil wajib alal tarakhi. Kita ambil pendapat yang kedua, kita boleh buat solat qada yang wajib alal tarakhi. Sebab kita solat qada yang lama. Solat qada yang lama tu maksudnya kita solat qada yang kita dah lupa, yang kita ingatkan balik, itu wajib alal tarakhi. Tapi kalau solat duha, solat subuh tadi tak solat lagi, yang kita memang yakin solat subuh tak solat, yang kita boleh ingat lagi solat subuh tadi memang tertinggal, memang tak boleh. Itu wajib alal faur. Wajib lakukan segera. Tak boleh kita solat duha dulu. Boleh faham tak? Tak boleh kita mengaji Quran dulu. Tak boleh kita buat apa dulu. Tapi kita kena solat subuh qada tadi kita lupa. Sebab apa? Itu dalam waktu yang kita ingat. Dalam waktu yang kita ingat. Tapi kalau waktu yang kita lupa, dalam kita umur 14 tahun, kita nak solat dan buat kita tetapkan waktu, yang tu boleh buat sebagai solat alat wajib alat tarakhi, berlama-lama. Maksudnya tak perlu terlampau nak cepat. Jadi buat. Tapi kalau memang betul-betul baru tinggal subuh, maka kena cepat laksanakan, tak boleh solat duha. Ustaz jadi ejen produk salai ke? Tak. Saya cuma musyrif saja. Saya musyrif Kembaruk Umrah JDT. Sahabat saya nak bantu saja untuk kita review sahabat-sahabat kita punya berniaga dalam musim PKP ni. Tapi siapa nak beli produk salai, boleh. Kontak saya pun tak ada masalah. Kak dikatakan, Kak, Ustaz suka tayang. Kecoh kita. Jangan tengoklah. Jangan tengok. Okey, jadi insya-Allah. Jadi moga-moga kita diberikan kelebihan. Jadi jangan lupa like page Kembaruk Umrah JDT pula. Bos, malam saya berada di page Kembaruk Umrah JDT, KU JDT. Hari ni saya live di Salai pula. Di apa panggil tadi ni? Bidadari, Rumah Ngaji Bidadari Syurga. Like dan juga share sebanyak-banyaknya. Moga-moga Allah memberikan keberkatan. Mungkin kita tidak mengamalkan, kita share pada kawan kita tengok, kawan kita amalkan. Dalam hadis Nabi, kita yang menunjukkan jalan ini dan kita dapat pahala. Sebagaimana pahala dia tidak mengurangi sedikit pun. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik datang dari Allah. Yang buruk daripada kelemahan daripada diri kita dan khususnya diri saya sendiri. Jangan lupa duha. Pukul 11.30 ni. Jangan lupa duha. Yang belum duha. Yang dah duha, saya ucap barakallahu alaik. Moga-moga Allah memberkati kamu. Ingat, kita relax dan minggu depan kita boleh pergi kepada tajuk yang baru
Iaitu mungkin kita letaklah, saya letak je. Nanti kita bincang dengan Cik Maizun balik, dengan Puan Maizun. Saya nak letak kepada solat rawatib. Solat muakkad yang kedua dalam mazhab Syafi'i adalah solat rawatib yang mengiringi solat waktu. Solat apa? Solat fardu. Dia ada 5 solat je. Dia ada 10 rakaat lah. 5 rakaat, 10 rakaat, 2 sahabat, 10 rakaat, 5 salam ni je. 5 semalang ni je yang muakkad. Yang lain semua ghairul muakkad. Jadi kita kena tahu mana yang ghairul muakkad, yang mana yang muakkad yang kita dahulukan, dan apakah kelebihan kita melakukan solat rawatib. Dan ingat, solat rawatib itu lebih afdal daripada solat duha. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.